Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan baik serta masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Nampaknya kita masih lagi meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi cikgu harapkan semua murid tahun 6 dapat mengikuti sesi PDPR ini sepenuhnya dan dapat mengikuti sesi PDPR ini dengan lancar. Baiklah murid-murid, bagi subjek matematik pada hari ini, kita akan melihat kepada topik yang ketujuh, melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair. Baiklah murid-murid, bagi standard kandungan, kita akan melihat kepada 7.1 iaitu penyelesaian masalah melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair. Manakala bagi standard pembelajaran, kita akan melihat kepada 7.11 iaitu menyelesaikan masalah harian melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair. Untuk objektif pembelajaran pula, diharapkan pada akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 masalah harian rutin melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair dengan betul. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran menyelesaikan masalah harian rutin. Maka tahap pencapaian yang perlu dicapai oleh murid-murid adalah tahap pencapaian 4 atau TP 4. Baiklah murid-murid, kita teruskan sesi PDPR kita pada hari ini dengan melihat kepada contoh yang pertama terlebih dahulu. Sebelum kita menyelesaikan masalah harian yang diberikan, cikgu ingin murid-murid melihat kepada 6 langkah penyelesaian masalah yang cikgu tunjukkan ini. Jadi 6 langkah ini adalah panduan kepada kamu untuk menyelesaikan masalah harian yang diberikan agar kamu dapat menyelesaikan dengan lebih kemas dan dengan lebih tepat. Jadi langkah pertama, kita perlu membaca soalan atau masalah harian yang diberikan sekurang-kurangnya 2 kali. Jadi untuk kali pertama, kita akan membaca masalah harian ini secara seimbas lalu sahaja. Jadual di bawah menunjukkan kandungan kalori bagi makanan tertentu dalam menu makanan tengah hari. Jadi terdapat sebuah jadual yang diberikan. Wani makan 2 ketul ayam goreng, 1 mangkuk sayur dan 1 mangkuk nasi. Hitung jumlah kalori yang telah diambilnya. Jadi sekarang kita akan baca kali yang kedua, tetapi untuk kali kedua ini kita akan baca dengan lebih terperinci. Sambil baca kita akan menggariskan maklumat-maklumat penting bagi langkah yang kedua. Jadi langkah pertama kita telah lakukan. Jadi sekarang kita akan membaca sambil menggariskan maklumat dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita akan baca ayat yang pertama terlebih dahulu dan kita akan cari sama ada ayat pertama mempunyai maklumat penting atau tidak. Jadi ayat pertama bermula dari jadual dan berakhir pada titik noktah. Jadi kita akan baca semula. Jadual di bawah menunjukkan kandungan kalori bagi makanan tertentu dalam menu makanan tengah hari. Jadi bagi ayat ini tiada maklumat penting yang diberikan. Sekarang kita akan melihat kepada jadual. Seperti yang cikgu selalu ingatkan, sekiranya soalan ini atau soalan yang diberikan mempunyai jadual, maka sebenarnya lebih mudah kamu untuk menyelesaikan. Kerana
soalan ini telah membantu kamu untuk memudahkan kamu untuk melihat maklumat penting yang terdapat dalam jadual. Jadi sekarang kita akan lihat ayat seterusnya. Sebelum itu kita akan lihat dulu maklumat penting yang ada dalam jadual ini. 1 ketol ayam goreng, yaitu beratnya 60 gram, bersamaan dengan 2.200 kalori. Minta maaf, 200 kalori. 1 mangkok sayur seberat 10 gram bersamaan dengan 20 kalori. 1 mangkok nasi 50 gram bersamaan dengan 50 kalori. Maksudnya kalori ini maksudnya dia memberikan tenaga kepada kamu. Maksudnya 1 ketol ayam goreng ini dia boleh memberikan 200 kalori kepada kamu. 1 mangkok sayur memberikan 20 kalori. 1 mangkok nasi seberat 50 gram memberikan 50 kalori. Jadi sekarang kita lihat kepada ayat yang seterusnya. Adakah terdapat isi penting? Jadi ayat seterusnya bermula daripada wani sehingga kepada titik notah ini. Jadi kita tengok maklumat penting. Wani makan 2 ketol ayam goreng. Jadi ini satu maklumat penting. Kerana daripada maklumat ini kita tahu Wani telah makan 2 ketol ayam goreng. Jadi kita gariskan dan kita keluarkan 2 ketol ayam. Kemudian Wani memakan 1 mangkok sayur. Jadi kita keluarkan 1 mangkok sayur. Dan 1 mangkok nasi. Jadi kita keluarkan 1 mangkok nasi. Jadi bagi langkah kedua kita telah buat, iaitu garis dan keluarkan maklumat penting. Seterusnya kita akan gariskan kehendak soalan. Selalunya kehendak soalan ini adalah pada ayat yang terakhir sekali. Ayat yang terakhir sekali merupakan kehendak soalan selalunya. Jadi kita akan tengok apa kehendak soalan untuk ayat yang terakhir ini yang bermula dari hitung sehingga titik notah ini. Jadi apa kehendak soalan dia? Hitung jumlah kalori yang telah diambilnya. Jadi soalan ini meminta kita mencari jumlah kalori. Berapa jumlah tenaga kalori yang Wani boleh dapatkan daripada 2 ketol ayam, 1 mangkok sayur dan 1 mangkok nasi tadi. Jadi kita sudah menggariskan kehendak soalan. Seterusnya kita akan cuba untuk tentukan operasi yang terlibat serta menunjukkan langkah kerja. Jadi sekarang daripada maklumat yang diberikan, kita hanya boleh tahu 1 mangkok sayur tadi, kalau dalam jadual ini 1 mangkok sayur bersamaan dengan 20 kalori. Jadi kita boleh keluarkan, kita boleh tulis 1 mangkok sayur bersamaan 20 kalori, 1 mangkok nasi bersamaan 50 kalori. Tetapi untuk 2 ketol ayam, adakah diberikan 2 ketol ayam berapa kalori dalam jadual? Tidak ada, kerana jadual hanya memberikan maklumat untuk 1 ketol sahaja, 1 ketol ayam. Tetapi Wani makan 2 ketol. Jadi macam mana kita nak cari berapa kalori untuk 2 ketol ayam? Jadi kita haruslah cari 2 ketol ayam bersamaan dengan berapa kalori. Jadi kita menggunakan operasi apa? Kalau 1 ketol bersamaan dengan 200 kalori, jadi 2 ketol bersamaan dengan berapa? Ya, kita menggunakan operasi darab. Jadi 2 darab 200 kalori bersamaan dengan 400 kalori. Datang dari mana 2 ini? 2 ini adalah daripada 2 ketol ayam. Kita nak cari 2 ketol tadi kan? Jadi kita 2 darab 200 ini adalah untuk 1 ketol. Jadi kalau 2 ketol, jadi kita darab 2 darab 200. Kerana benda yang sama berulang 2 kali. Jadi 2 darab 200 bersamaan dengan 400 kalori. Jadi ini adalah kalori untuk 2 ketol ayam. Maka kita sudah mengetahui kalori untuk semua makanan yang dimakan oleh Wani. Jadi 2 ketol ayam tadi 400 kalori.
1 mangkok sayur bersamaan dengan 20 kalori dan 1 mangkok nasi bersamaan dengan 50 kalori. Jadi sekarang kita nak cari berapa jumlah kalori yang diambil oleh Wani. Maka kita menggunakan operasi tambah. Jadi 400 kalori kita akan tambah dengan 20 kalori tambah dengan 50 kalori. 400 ini tadi daripada 2 ketul ayam, 20 ini daripada 1 mangkok sayur dan 50 ini daripada 1 mangkok nasi. Jadi kita akan tambah, maka jawapannya bersamaan dengan 470. Jadi kita sudah menentukan operasi dan kita sudah tunjukkan langkah kerja. Jadi sekarang kita kena semak jawapan, logik atau tidak. Jadi kita semak balik, betul atau tidak jawapan yang kita tambah ini. 2 tambah 5 bersamaan dengan 7, 4. Okey, jadi sifar. Dan kita pastikan kita mendarab 2 darab 200 bersamaan dengan 400. Jadi setelah disemak secara seimbas lalu, maka kita dapati jawapan ini logik, betul. Maka kita telah menyemak jawapan. Jadi jawapannya adalah 470 kalori. Murid-murid tidak perlu menyalin semula jawapan, hanya terus letakkan atau tamatkan langkah kerja kamu dalam bentuk langkah kerja yang terakhir. Tak perlu salin balik jawapan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada contoh kedua. Jadi seperti tadi, kita akan membaca secara seimbas lalu terlebih dahulu. Diberi 100 ml kopi tanpa gula adalah sama dengan sifar kalori. Apabila 4 gram gula ditambah ke dalam minuman kopi itu, ia membekalkan 12 kalori. Puan Siti mendapat 6 kalori apabila minum 100 ml kopi itu. Berapa gram gulakah yang ditambah ke dalam minuman tersebut? Jadi, kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita akan baca sambil menggariskan. Kita lihat kepada ayat pertama terlebih dahulu. Jadi ayat pertama bermula daripada diberi dan berakhir pada titik nokta ini. Baiklah, kita baca. Diberi 100 ml kopi tanpa gula adalah sama dengan sifar kalori. Jadi ayat ini sebenarnya tiada maklumat penting kerana ayat ini hanya memberitahu bahawa 100 ml kopi yang tidak ada gula, dia tak memberikan apa-apa kalori kepada kita. Jadi itu sekadar pengetahuan saja. Okey, sekarang kita lihat kepada ayat yang kedua. Jadi ayat yang kedua bermula daripada apabila sehingga kepada nokta ini. Jadi kita akan lihat apa ayat maklumat penting. Apabila 4 gram gula ditambah ke dalam minuman kopi itu, ia membekalkan 12 kalori. Jadi ini ada maklumat penting iaitu 4 gram gula. Apabila ditambah 4 gram gula, maka kalori adalah sebanyak 12 kalori. Jadi kita keluarkan maklumat ini. 4 gram gula bersamaan dengan 12 kalori. Seterusnya kita lihat kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bermula daripada sini sehingga titik nokta ini. Puan Siti mendapat 6 kalori apabila minum 100 ml kopi itu. Jadi maklumat di sini menyatakan bahawa Puan Siti dia mendapat 6 kalori apabila minum 100 ml kopi itu. 100 ml ini dia bukan maklumat penting kerana dia hanya menyatakan 100 ml itu isi padu air kopi tadi. Maksudnya kopi yang sama tadilah, tidak berkurang isi padunya. Jadi di sini Puan Siti mendapat 6 kalori tapi tidak dinyatakan berapa gram gula yang Puan Siti masukkan ke dalam minuman dia. Jadi kita boleh keluarkan maklumat itu sebagai gram, kita tak tahu berapa, jadi kita tulis gram bersamaan dengan 6 kalori. Sebab kita tak tahu berapa gram gula yang dimasukkan ke dalam kopi Puan Siti. Tapi kita tahu Puan Siti
dia mendapat 6 kalori. Jadi di sini tinggal ayat yang terakhir, selalunya ayat terakhir adalah kehendak soalan. Jadi langkah yang kedua kita telah buat, iaitu garis dan keluarkan maklumat penting kita telah buat. Sekarang kita lihat kepada kehendak soalan. Kehendak soalan bermula daripada ayat ini, perkataan ini sehingga perkataan berapa sehingga kepada tanda soal ini. Maka apa kehendak soalan? Kehendak soalan meminta berapa gram gulakah yang ditambah ke dalam minuman tersebut. Jadi kita perlu cari berapa gram gulakah yang ditambah ke dalam minuman tersebut. Jadi sekarang kita akan cari berapa gram gula yang Puan Siti tambah dalam minuman tersebut. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Oke, jadi tadi kita dah gariskan kehendak soalan. Jadi langkah ketiga kita telah buat. Sekarang kita akan tentukan operasi yang terlibat dan kita akan tunjukkan langkah kerja. Kita akan buat dua langkah ini. Jadi macam mana kita nak buat untuk soalan ini? Sekiranya murid masih ingat, kita pernah belajar mengenai kadaran. Kalau murid-murid masih ingat macam mana kita nak buat kadaran. Kadaran ini bermaksud kita membandingkan benda yang sama. Apa maksud benda yang sama? Contohnya maklumat beri 4 gram bersamaan 12 kalori. Jadi berapa gram gula bagi 6 kalori. Jadi dia membandingkan gram, kalori. Jadi kita boleh menggunakan kaedah kadaran. Jadi macam mana menggunakan kaedah kadaran? Kita keluarkan, kita salin balik 4 gram bersamaan 12 kalori. Jadi berapa gram bersamaan dengan 6 kalori. Jadi cara menyelesaikan, kita 4 gram dengan 12 kalori. Jadi 4 gram membahagi 12 kalori atau 12 kalori dibahagi oleh 4 gram. Kenapa bahagi? Sebab kita nak cari berapa kalori untuk 1 gram. Barulah kita dapat cari untuk 6 kalori. Jadi kita bahagi dulu 4 gram membahagi 12 kalori. Kemudian jawapannya nanti akan membahagi 6 kalori. Seperti ini. Dia seperti ada aliran dia. Dia seperti ada aliran dalam bentuk bulatan macam ini. Jadi kita bahagi dulu, kemudian jawapan nanti kita bahagi balik dengan 6 kalori. Jadi kita akan selesaikan. Jadi kita akan bahagi 12 dibahagi oleh 4. Jadi kita telah tentukan operasi yang terlibat, kemudian tunjukkan langkah kerja, maka kita akan bahagi 4 dan 12 dibahagi oleh 4. Jadi berapa? Betul, 4, 3, 12. Jadi tolak sifar, tiada baki. Maka 3 nanti akan membahagi 6. Jadi 6 akan dibahagi oleh 3 balik. Jadi seperti ini. Kemudian kita bagi 3, 2, 6, tolak, tiada baki. Jadi maksudnya di sini 6 kalori bersamaan dengan berapa gram? Bersamaan dengan 2 gram. Jadi kita telah tunjukkan langkah kerja. Maka kita semak jawapan ini logik atau tidak. Contohnya kita semak 4 gram bersamaan dengan 12 kalori. Kalau 6 kalori, maksudnya setengah daripada 12 kalori kan? 6 tambah 6 akan dapat 12. Maksudnya 6 kalori ini setengah daripada 12 kalori. Separuh daripada 12 kalori. Jadi kalau 6 ini separuh daripada 12, maka jawapan ini pun mesti separuh daripada 4. Jadi kalau separuh daripada 4, maksudnya 2. Jadi jawapannya betul, 2 gram. Jadi kita telah semak jawapan, maka jawapannya betul, 2 gram. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan contoh yang ketiga.
Baik, contoh yang ketiga ini melibatkan jarak, melibatkan panjang. Jadi, kita akan menggunakan 6 langkah bagi menyelesaikan masalah harian ini. Pertama, kita akan baca soalan yang diberikan secara seimbas lalu terlebih dahulu. Jadi, kita lihat dulu gambar rajah ini. Kemudian kita baca, berdasarkan rajah di atas, bandar A, B, C dan D terletak di sebatang jalan yang lurus. Jarak AB sama dengan jarak CD. Jarak BC adalah 4 kali jarak AB. Perjalanan dari B ke C menggunakan 5 liter petrol. Berapakah isi padu petrol dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan dari A ke D melalui B dan C? Jadi kalau kita baca seimbas lalu, memang kita akan rasa keliru sebab terlalu banyak maklumat. Jadi kita akan baca kali yang kedua. Sambil baca, kita akan menggariskan maklumat penting. Jadi kita akan baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Kita kenal pasti ayat pertama. Murid-murid boleh menggunakan pensel untuk tanda ayat pertama tu dari mana ke mana. Jadi ayat pertama adalah daripada sini berdasarkan, kemudian sampai kita cari di mana noktah untuk ayat pertama. Di sini. Jadi ini merupakan ayat pertama. Jadi kita cari dulu maklumat untuk ayat pertama. Berdasarkan rajah di atas, bandar A, B, C dan D terletak di sebatang jalan yang lurus. Jarak AB sama dengan jarak CD. Jadi di sini maklumat pentingnya adalah jarak AB sama dengan jarak CD. Jadi itu adalah maklumat penting. Jarak AB sama dengan jarak CD. Jadi kita akan keluarkan maklumat ini terlebih dahulu. AB sama dengan CD. Oke, sekarang kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua bermula dari sini sehingga noktahnya di sini. Ini ayat yang kedua. Jadi kita akan lihat kepada maklumat penting. Jarak BC adalah 4 kali jarak AB. Jadi ini maklumat pentingnya. Jarak BC adalah 4 kali jarak AB. Jadi kita keluarkan, kita terus tukarkan kepada simbol operasi. Jadi BC sama dengan 4 kali AB. Kali itu maksudnya apa? Darab. Jadi BC sama dengan 4 kali AB. Jadi sekarang kita lihat kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, perjalanan dari B ke C menggunakan 5 liter petrol. Jadi sampai sini ayat yang ketiga, sampai nokta. Jadi apa maklumat pentingnya? Perjalanan dari B ke C menggunakan 5 liter petrol. Jadi maksudnya di sini, sekiranya kita nak bergerak dari B pergi ke C, dari bandar B pergi ke bandar C, isi padu atau petrol yang kita perlu guna adalah sebanyak 5 liter. Jadi kita keluarkan BC. Jadi kita terus tuliskan jaraknya tadi, sebab dalam rajah di atas ini sudah diberikan jarak BC 100 km. Jadi kita terus tukarkan BC ini terus menjadi dalam bentuk jarak. Jadi 100 km bersamaan dengan 5 liter petrol. Jadi kita terus tulis di sana 100 km ini bersamaan dengan 5 liter petrol. Datang dari mana 100? Datang daripada B ke C. Kita terus tulis dalam bentuk jarak 100 km. Maksudnya kalau kita ingin bergerak sejauh 100 km, maka petrol tu minyak petrol lah, minyak petrol. Jadi minyak petrol yang diperlukan adalah sebanyak 5 liter. Jadi tinggallah ayat yang terakhir. Selalunya ayat terakhir adalah kehendak soalan. Jadi langkah yang kedua ini sudah kita buat, yaitu garis dan keluarkan maklumat penting kita telah lakukan.
Jadi sekarang kita akan gariskan kehendak soalan dan kita akan keluarkan apa kehendak soalan ini. Jadi ayat untuk kehendak soalan adalah bermula dari sini hingga ke tanda soal ini. Jadi soalan minta berapakah isi padu petrol dalam liter. Jadi murid nanti jawapan mesti dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan dari A ke D melalui B dan C. Jadi kita kena cari berapa banyak petrol yang diperlukan kalau kita nak bergerak dari A ke D melalui B dan C. Maksudnya dari A ini pergi D. Maksudnya dari A sampai D ini ya. Contohnya kita nak bergerak dari bandar A sampai ke bandar D. Berapa banyak petrol yang kita perlu gunakan? Jadi kita akan keluarkan maklumat dari A ke D berapa banyak petrol yang kita perlu gunakan. Jadi langkah pertama, apa yang perlu kita lakukan? Jadi seterusnya kita perlu tentukan operasi yang terlibat dan tunjukkan langkah kerja. Jadi apa yang langkah pertama kita perlu buat untuk tentukan operasi yang terlibat? Jadi kita perlu mencari jarak AD terlebih dahulu. Jadi macam mana kita nak cari jarak AD? Macam mana nak cari jarak A ke D? Sedangkan AB kita tak tahu berapa, CD pun kita tak tahu berapa. Kita hanya tahu B ke C. Kalau kita tahu A ke B dan C ke D, kita boleh tambah untuk dapatkan jarak sepanjang ini A ke D. Tapi kita tak tahu AB ini berapa, CD ini berapa. Jadi macam mana kita nak cari? Jadi kita menggunakan petunjuk atau maklumat penting yang diberikan di dalam ayat atau soalan ini tadi. Jadi apa maklumat penting yang diberikan? Jadi di sini maklumat penting yang diberikan adalah ini. Di maklumat ini kata BC sama dengan adalah 4 kali jarak AB. BC adalah 4 kali jarak AB. Jadi maksudnya maklumat ini dia ada menyebut AB. Jadi kita boleh menggunakan maklumat ini untuk kita cari AB. Jadi macam mana kita nak cari? Kita masukkan maklumat dalam ayat matematik ini. BC, kita tahu tak berapa panjang BC? Ada diberikan atau tidak? Ada, iaitu 100 km. Jadi kita masukkan 100 km sama dengan 4 kali AB. Jadi di sini kita perlu menggunakan penyelesaian anu. Adakah murid-murid masih ingat apa itu penyelesaian anu? Kalau depan anu itu tiada operasi ataupun depan anu itu ada operasi tambah atau operasi darab, maka kita perlu pindah atau tidak anu? Kita tidak pindah. Anu kekal di mana dia berada. Jadi apa yang kita pindah? Kita akan pindahkan 4. Jadi 4 darab. Jadi kalau dipindahkan ke sebelah akan menjadi bahagi. Jadi 100 km bahagi 4 sama dengan AB. Jadi sekarang kita dah boleh selesaikan ayat ini kerana anunya sudah tinggal anu sebelah ini. Jadi yang ini kita boleh selesaikan sebab dia sudah menjadi ayat matematik. Jadi 100 km bahagi 4 bersamaan dengan berapa? Boleh sesiapa mencongak? Ya, betul. 100 km bahagi 4 bersamaan dengan 25 km. Jadi AB sebenarnya bersamaan dengan 25 km. Jadi macam mana kita nak semak balik, betul atau tidak? Jadi kita lihat di sini. Macam mana cikgu nak semak? BC itu betul ke AB itu 25? Jadi kita
Kita masukkan balik dalam rumus tadi. BC bersamaan dengan 4 kali AB. Jadi AB tadi 25. Jadi sama dengan BC 4 darab 25 akan dapat 100 balik. Kita akan dapat 100 balik. Jadi betul lah AB itu 25. Jadi betul lah AB itu 25. Jadi jarak AB adalah 25 km. Jarak CD adalah 25 km. Macam mana cikgu tahu 25 km juga? Daripada rumus ini, daripada maklumat ini tadi. AB sama dengan CD. Jadi AB 25, maka CD pun 25. AB 25, CD pun 25. Datang dari mana 25 ini? Daripada maklumat ini tadi. AB sama panjang CD. Jadi AB 25, CD pun 25. Jadi sekarang kita dah tahu dah berapa panjang dari A ke D. AB kita dah tahu, BC memang sudah diberi, CD pun kita dah tahu. Jadi sekarang kita nak cari berapa panjang A ke D. Jadi macam mana nak cari? Kita menggunakan operasi tambah. Jadi AD sama dengan AB tambah BC tambah CD, iaitu AD sama dengan 25 km tadi, AB 100 km, BC dan CD tadi 25. Jadi kita akan dapat AD bersamaan dengan 150 km. Maksudnya sepanjang ini 150 km. Jadi sekarang kita sudah tahu jarak AD. Maka sekarang kita akan menggunakan konsep kadaran, di mana kita kadarkan 100 km tadi. Bilangan isi padu petrol yang diperlukan adalah 5 liter. Jadi kalau AD tadi 150 km, jadi berapa petrol yang diperlukan? Jadi kita akan menggunakan konsep kadaran. Jadi 100 km bersamaan dengan 5 liter petrol. Jadi 150 km berapa liter? Contohnya macam ini ya. Okey, contohnya Ali dia melalui jarak 100 km. Jadi dia perlu menggunakan 5 liter petrol. Jadi sekarang Ali dia nak pergi sejauh 150 km. Jadi berapa petrol yang dia perlu beli? Jadi kita boleh gunakan konsep kadaran yang kita pelajari tadi, iaitu kita bandingkan benda yang sama. Ini kilometer, ini kilometer. Ini petrol, ini petrol. Jadi kita boleh menggunakan konsep kadaran. Jadi macam mana nak selesaikan? Tadi kita menggunakan konsep operasi bahagi. Tapi sedikit berlainan kerana yang kita cari berada di sebelah kanan. Petrol ini maklumatnya. Jadi kita punya anak panah dia akan berpatah balik seperti ini. Jadi ini menggunakan bahagi dan ini pun bahagi. Dia bulatan dia, arah dia berlawanan. Kalau tadi arah dia berlawanan kerana yang kita cari berada di sebelah kiri. Sekarang yang kita cari berada di sebelah kanan. Jadi arah anak panah pun akan berlawanan. Maka sekarang kita akan bahagi terlebih dahulu. 100 km dibahagi oleh 5. Kita bahagi, kita akan dapat 20. 100 dibahagi oleh 5, kita akan dapat 20. Sekarang 20 itu kita akan membahagi 150. Hasil jawapan ini kita akan bahagi dengan 150. Jadi kita akan bahagi di sini 150 bahagi 20. Jadi kita akan dapat berapa? Kita menggunakan sifir. Apa yang paling hampir dengan 150? Kita guna sifir 7. Jadi akan dapat 140. Maka kita akan ada baki 10. Jadi pastikan kamu bahagi sampai habis. Kalau bahagi sampai habis, kita kena gunakan titik perpuluhan. Letak titik perpuluhan. Lepas tu letak sifar. Kemudian 20. Darab berapa dapat 100? Darab 5 akan dapat 100. Jadi kita tolak
Jadi sekarang tiada baki. Jadi jawapannya adalah bersamaan dengan 7.5 liter petrol. Jadi logik atau tidak jawapan ini? Macam mana kita nak semak logik atau tidak? Kita tengok balik kadaran ini tadi. Okay, kalau 100 km dia memerlukan 5 liter petrol. Kalau jarak 100, bilangan petrol, isi padu petrol 5 liter. Kalau 150, maksudnya jarak dia lebih jauh sikit kan daripada 100. 150 ini maksudnya jarak dia jauh sedikit daripada 100. Jadi jawapan kamu pun mesti lebih besar. Maksudnya petrol yang digunakan pun akan lebih banyak. Jadi sepatutnya jawapan kamu lebih besar daripada 5 liter. Jadi jawapan kamu dapat 7.5. Jadi di sini langkah kerja kita telah tunjukkan. Jadi sekarang kita semak. Jadi jawapan kamu logik. Sebab jawapan kamu lebih besar daripada 5 liter petrol. Jadi, logiklah jawapan kamu. Maka jawapan yang terakhir adalah 7.5 liter. Contohnya, kamu dapat jawapan kecil dari 5. Contohnya, kamu bahagi-bahagi, kamu dapat 4. Jadi, tak logik. Kenapa tak logik? Sebab, sedangkan 100 km, kamu dah guna 5 liter petrol. Takkan 150 km kamu punya isi padu petrol tu semakin sikit kamu guna. Jadi tak logik. Makin jauh jarak, maksudnya makin banyaklah petrol yang digunakan. Jadi sekarang adalah masa untuk mencuba. Cikgu harap murid-murid dapat memahami langkah-langkah penyelesaian yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi. Cikgu tahu agak sukar untuk kita belajar menggunakan video apabila melibatkan penyelesaian masalah. Kerana mungkin terdapat murid yang ada memerlukan masa yang lebih untuk memahami langkah yang ditunjukkan, memerlukan masa yang lebih banyak. Jadi cikgu harapkan murid-murid yang masih belum faham, kamu ulang balik video ini, kamu tengok balik langkah-langkah yang ditunjukkan, cuba untuk faham semula. Kerana video ini kamu boleh ulang-ulang tengok. Jadi kamu ulang-ulang tengok sehinggalah kamu faham bagaimana cikgu dapat langkah kerja tersebut. Bagaimana cikgu dapat mencari jawapan tersebut. Jadi kamu kena faham. Kamu kena faham langkah-langkah yang ditunjukkan. Kalau kamu faham, barulah kamu dapat jawab 3 soalan pada muka surat 130 dalam buku teks soalan latih diri. Jadi murid-murid hanya perlu menjawab soalan A, B dan C sahaja. A, B dan C sahaja 3 soalan ini. Tolong salin terlebih dahulu soalan dengan kemas. Cikgu tak nak tengok tulisan yang tidak kemas. Jadi cikgu nak tolong tuliskan, salinkan jawab soalan dengan kemas. Kemudian tunjukkan langkah kerja dengan kemas menggunakan buku latihan petak kamu, buku latihan matematik 1. Kemudian seperti biasa, ambil gambar dengan jelas langkah kerja kamu dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Jadi cikgu harapkan para murid dapat menjawab ketiga-tiga soalan ini dengan betul, dan sekiranya terdapat sebarang persoalan, tolong maklumkan kepada cikgu. Cikgu akan cuba menghubungi kamu, cikgu akan cuba untuk membimbing kamu. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.